Penutupan sambutan Pesta Keamatan 2022. Butirannya bersama Muhammad Syahriza Mawang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya Alif, penutupan sambutan Pesta Keamatan 2022 Peringkat Negeri Sabah disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Dewan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Sabah, Penampang pagi tadi. Majlis dimulakan dengan upacara mengemot iaitu menuai padi. Seterusnya upacara menyimpan padi sebelum mengisytiharkan penutupan pesta diikuti dengan paluan gong sebanyak 7 kali. Tun Johar bersama tetamu kehormat antaranya Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan juga pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan kemudian menyertai acara nyanyian lagu Tadau Tagazo Dut Keamatan dipersembahkan kuaya Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Hadir sama isteri TYT Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili dan barisan Kabinet. Turut diadakan upacara Magavau oleh Persatuan Bebelian Negeri Sabah iaitu upacara bagi meraihkan semangat padi atau Bambazon, mendoakan kesejahteraan kepada masyarakat dan kesuburan kepada tanah untuk hasil tanaman. Sejurus selesai acara penutupan, Ketua Menteri melawat rumah tradisi Rungus Kudat di tapak KDCA. Sementara itu, Ketua Menteri ketiga berucap dalam majlis berkenaan berkata, kepelbagaian latar belakang kaum, budaya dan agama rakyat Sabah adalah aset penting yang perlu dipelihara dan dipertahan untuk generasi akan datang. Menurut beliau, selain membentuk jati diri rakyat Sabah, nilai kepelbagaian dan alam semula jadi dimiliki negeri ini juga penting sebagai faktor tarikan sektor pelancongan yang menjana ekonomi setempat dan negeri. Sehubungan itu, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan memperuntukkan 9.5 juta ringgit melalui Belanjawan Sabah 2022 kepada Lembaga Kebudayaan Sabah bagi usaha tersebut. Usaha menggubal pelan juga dibuat bagi membawa kebudayaan negeri ini ke peringkat lebih tinggi, antaranya usaha pendigitalan dan penyebaran maklumat. Menurut Ketua Menteri, ia giat dilaksana melalui Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya, justru berharap rakyat tanpa mengira latar belakang bersama menyokong semua usaha membawa kemajuan negeri. Sambutan Pesta Keamatan sudah pun berada di penghujungnya. Kesepaduan dan muafakat pelbagai kaum dalam meraihkan Pesta Keamatan jelas menunjukkan konsep keluarga Malaysia telah lama yang diamalkan oleh masyarakat di Sabah. Perinciannya bersama Zarid Sofia Daud di Hongkot Khoisan, KDCA Penampang. Sofia? Terima kasih Syarizam. Sekarang ini saya berada di Walai Bisaya yang merupakan rumah tradisi bagi masyarakat Bisaya yang untuk pengetahuan penonton semua, kaum Bisaya ini merupakan rumpun masyarakat suku kaum dusun dan hari ini merupakan kemuncak ataupun hari terakhir untuk sambutan Pesta Keamatan dan upacara majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 ini telah pun disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin. Pesta Keamatan ini bukan sahaja disambut oleh masyarakat Kadazan, Dusun, Murud dan Rungus tetapi juga seluruh lapisan masyarakat berada di sini di KDCA ini untuk menyambut bersama-sama untuk pesta perayaan pada kali ini. Jadi bersama saya sekarang ini adalah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan yang merupakan pengerusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan Negeri Sabah 2022 merangkap Timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Ya, terima kasih. Okey, baiklah Datuk. Setelah sebulan 1 Mei yang lalu dirasmikan di Keningau, bagaimana Datuk melihat sambutan orang ramai terhadap perayaan Pesta Keamatan pada tahun ini? Sambutan pada tahun ini amat meriah. Ini mungkin disebabkan 2 tahun kita tidak ada peluang untuk mengadakan keamatan secara terbuka ataupun fizikal. Maka tahun yang ketiga ini sudah tentunya orang ramai itu menunggu-nunggu dan bila diadakan Pesta Keamatan dengan SOP yang longgar yang boleh membenarkan kita meraihkan perayaan kita secara mungkin boleh dikatakan terbuka. Beginilah seperti yang kita saksikan
meriah sekali, bersesak-sesak. Dan kita melihat bukan saja mereka merasa gairah dan meriah, tetapi saya juga melihat dan memerhatikan mereka masih berdisiplin. Itu dia. Baiklah Datuk, sebagai pengerusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan untuk tahun 2022, bagaimana ataupun apa yang dapat Datuk simpulkan untuk perayaan pada kali ini? Apa yang saya boleh dikatakan kalau dalam bahasa English, awesome, hebat. Dan inilah yang saya boleh katakan sebab saya melihat kegairaan mereka dan juga sambutan mereka ini amat meriah. Dan kalau kita melihat pengunjung-pengunjung, segala lapisan masyarakat ada di sini. Ada juga pelancong yang datang, ada juga pelawat kita daripada Kalimantan. Ya. Okey Datuk, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baiklah, itu tadi bersama dengan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, pengerusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Keamatan Negeri Sabah 2022. Nampaknya itu sahaja laporan saya dari Hong Kong Kuasaan KDC Penampang, Kota Bintaro, Tagazodo, Keamatan. Izzul Zari Sofia, Mantad RTM. Terima kasih Sumandak Sofia langsung dari KDC Penampang. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI isytihar negeri Sabah khasnya kawasan pantai timur Sabah berpotensi sebagai pusat pelancongan astronomi dalam negara. Ini berdasarkan kedudukan negeri Sabah dalam peta dunia berada di garisan khatulistiwa, mempunyai langit yang cerah dan bintang banyak kelihatan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, dengan penglibatan MOSTI dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah, usaha memperkasa sektor pelancongan astronomi dapat dijayakan dengan bantuan dana melalui Yayasan Inovasi Malaysia dan National Technology Innovation Sandbox NTIS. Ini merupakan satu tarikan baru kepada dunia astronomi. Banyak tempat lain yang boleh melihat langit, tetapi untuk khatulistiwa kita mendapati kawasan di pantai timur Sabah sangat berpotensi. Ini merupakan salah satu lagi tarikan ekonomi kepada negara kita. Beliau menyatakan dalam sidang media selepas melancarkan jelajah astronomi pantai timur Sabah di Sandakan. Terdahulu mewakili kerajaan negeri, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Khan dalam ucapannya menyokong kerjasama kerajaan pusat memastikan kemampanan inisiatif menerusi jaringan kerjasama strategik seperti yang termaktub dalam Pelan Strategik KSTI dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Adham Baba memaklumkan akan membangun Pusat Sains Negara PSN di Kota Kinabalu. Bagaimanapun, lokasi tapak PSN tersebut masih belum dikenal pasti. Sementara itu, pengunjung yang ditemui RTM berkata jelajah berkenaan berupaya memperkasa dan menyemarakkan minat orang ramai, khususnya pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan mempelajari lebih mendalam bidang astronomi. Saya pun sebenarnya membawa anak saya, pelajar sekolah. Dia pun tertanya-tanya apa itu astronomi. Jadi apabila bawa mereka ke program ini, alhamdulillah memberi sedikit pendedahan tentang sains angkasa lepas lah. Bagaimana kita melihat pameran-pameran yang ada di sini. Jadi sangat bagus sekali diadakan di daerah ini, dan kalau boleh pada masa akan datang akan ada lagi program seumpama inilah. Dari program ni, kita mendedahkan kepada semua orang yang tentang bidang astronomi dengan bidang robotik, basically dalam STEM. So macam M-Bot ni kan, kalau robotik, dia lakukan perkara yang manusia suruh. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan astronomi, rover-rover yang dihantar ke bulan untuk eksperimen semua, untuk kajian semua, dia semuanya asas robot. Dalam sini macam nampak lagi dapat belajar lagi mendalam pasal angkasa lepas tu. Macam tadi saya masuk di sini nampak macam real. Macam dalam betul-betul dalam angkasa lepas. Lepas tu dalam mempelajari ini pun macam yang lagi menarik minat saya pasal angkasa lepas tu sendiri. Lagi tertarik mau belajar dengan lebih dalam. Selepas Sandakan, program jelajah astronomi akan diadakan di Dewan Seri Perdana Lahad Datu pada 4 dan 5 Jun serta di Dewan Masyarakat Tawau pada 7 dan 8 Jun ini.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Dengan itu, kembali bersama dengan Alif di Angkasa Puri. Tung Pinai, silakan. Ya, baik. Terima